Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anak-anak. Pada minggu lepas kita belajar mengenai tajuk 5.0, tajuk perkahwinan, dan pada minggu ni kita belajar mengenai tajuk perhubungan 6.0 muka surat 160 di bawah tajuk peers. Okey, kalau kita tengok pada standard pembelajaran dekat tajuk ni, apa yang kamu belajar adalah mengetahui cara berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan, memahami perhubungan interpersonal dalam kalangan ahli keluarga, rakan, guru dan jiran, mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi secara berkesan iaitu mendengar dengan teliti, mengekalkan eye contact serta meluahkan perasaan, idea dan fikiran, menilai kepentingan berkomunikasi secara berkesan dalam kalangan ahli keluarga, rakan, guru dan jiran. Okey, dekat sini kita tengok proses-proses komunikasi ni terbagi kepada dua, iaitu lisan dan bukan lisan. Kalau komunikasi lisan ni merupakan percakapan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima, dan komunikasi bukan lisan adalah berdasarkan tingkah laku. Okey, contoh, kalau kata kita berkomunikasi secara lisan, macam saya bersembang dengan kamu ni, contoh saya sayang kamu kan. Okey, itu adalah bila kamu ucapkan saya sayang kamu tu, maknanya kamu berkomunikasi secara lisan. Tapi bila kamu buat komunikasi bukan lisan berdasarkan tingkah laku ni, contoh kamu buat macam ni kan. Okey, maknanya kamu suka dekat kawan tu kan, kamu buat macam ni. Okey, itu adalah komunikasi bukan lisan dan tingkah laku. Okey, kita sambung. Perhubungan interpersonal dapat membantu untuk memahami perlakuan setiap individu berkomunikasi. Berdasarkan situasi gambar dekat bawah tu, nyatakan komunikasi yang berlaku. Lakukan sumbang saran di dalam kelas. Okey, kita tengok ada dua tu nah. Komunikasi macam tadi itu saya dah abang, lisan dan juga bukan lisan. Okey, kemudian lisan tu tadi dia dah maklumkan, iaitu proses komunikasi menggunakan percakapan untuk menyampaikan maklumat kepada penerima. Okey, kemudian bukan lisan ni terbagi kepada dua, iaitu tingkah laku dan juga fizikal, iaitu pergerakan badan, intonasi, kemudian bagi fizikal pula susun atur bilik murid, kelengkapan dan perhiasan bilik belajar murid. Okey, ini sumber daripada Intan tahun 2000. Okey, kita tengok pada muka surat seterusnya. Okey, kita sambung pada muka surat 162. Kita tengok apa itu perhubungan. Okey, interpersonal merujuk kepada kemahiran berinteraksi dengan individu lain atau sekumpulan individu seperti ahli keluarga, rakan, guru dan jiran. Ia melibatkan kemahiran komunikasi secara lisan dan bukan lisan. Tadi dia dah bagi tahu lah, dah maklum dah. Tadi saya dah terangkan komunikasi secara lisan dan bukan lisan. Okey, perhubungan interpersonal melibatkan penyampaian dan penerimaan mesej antara dua atau lebih individu. Okey, perhubungan interpersonal ni penyampaian maklumat dua atau lebih individu lah. Kemudian ini melibatkan semua aspek komunikasi seperti mendengar secara aktif, pembujukan, penegasan, komunikasi bukan verbal dan sebagainya terhadap ahli keluarga, rakan, guru dan jiran. Hubungan interpersonal dapat membantu anda untuk memahami perlakuan, bagaimana dan kenapa individu manusia berkomunikasi dalam cara yang berbeza untuk membina perhubungan antara ahli keluarga, rakan, guru dan jiran. Okey, kalau kita tengok pada gambar ni, ini adalah salah satu komunikasi secara lisan. Okey, sebab dia ada perbincangan dekat sini lah. Okey, kalau bukan lisan dia tak bunyilah, dia melalui perbuatan saja. Tapi yang ni adalah melalui lisan. Nampak tu? Komunikasi bukan lisan sesuai digunakan sebagai contoh menggunakan kaedah asertif untuk menolak sesuatu dengan cara baik.
Okey, kemahiran asertif ialah kemahiran menolak sesuatu ajakan secara tegas tetapi berhemah. Okey, ini maksud asertif ni lah. Kemudian contoh komunikasi lisan ialah ketika dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, kita selesai pada muka surat 162. Kita sambung pada muka surat seterusnya. Okey, kita sambung pada muka surat 163 di bawah tajuk perhubungan ni. Jadi kita tengok permainan si bisu dan si pekak, aktiviti lah. Arahan baca gerak bibir pembaca dialog. Bandingkan komunikasi secara lisan dan bukan lisan dengan dialog asal. Kena pasti jenis komunikasi berlaku dalam kalangan ahli kumpulan. Okey, tema dia guru, hormat, penyayang, berhati mulia, sanggup berkorban. Tema bagi rakan, tolong menolong, toleransi, ambil berat, bekerjasama. Tema jiran, tolong menolong, ambil berat, bertegur sapa, akrab. Kemudian tema keluarga, kasih sayang, tanggungjawab, prihatin, saling menghormati. Okey, nanti kita akan buat aktiviti ni. Tapi yang penting dekat sini, saya nak kamu rujuk pada nadi ilmu ni. Kita tengok tip komunikasi berkesan A, B, C, D, E, F, G. Kalau hari itu kita belajar mengenai Dr. ABC, kemahiran pertolongan cemas. Yang ni kita belajar apa itu perhubungan yang berkesan, iaitu komunikasi berkesan A, B, C, D, E, F, G. Okey, kita tengok A, apa itu A? Accurate, tepat. Maklumat atau mesej mestilah betul, tepat dan boleh dipercayai. Ini komunikasi berkesan. Okey, B, brief, ringkas. Maklumat yang hendak disampaikan mestilah ringkas, padat dan difahami oleh audiens. C, clear. Gunakan suara, perkataan, alat gambar dan contoh yang jelas. Okey, D, direct. Secara langsung, maklumat yang ingin disampaikan mestilah mempunyai ciri tepat, direct to the point dan tidak berbelit-belit. E, easy, mudah. Kaedah penyampaian maklumat mestilah mudah dan tidak mengelirukan. F, fast ataupun lancar. Penyampaian maklumat mestilah lancar, tidak tersekat-sekat daripada segi tutur kata dan bahasa. G, good taste, sedap didengar. Penyampaian maklumat mestilah menggunakan bahasa yang baik, sopan dan sedap didengar. Elakkan mengutuk atau memperbodohkan audien. Okey, kita sambung muka surat 164, muka surat terakhir untuk tajuk perhubungan ni. Jadi kita tengok tajuk penyelesaian masalah melalui komunikasi berkesan. Okey, kita tengok penyataan bagi pelajar-pelajar yang ni lah, perempuan ni. Saya dan rakan-rakan sering bekerja dalam satu pasukan untuk menyiapkan tugasan. Kami sentiasa berbincang dan membuat keputusan bersama. Dekat sini, kalau dia habang ni berbincang dan juga membuat keputusan bersama ni, dia menggunakan kemahiran komunikasi secara lisan. Okey, kita tengok guru yang mengajar ni. Saya suka membantu guru-guru dan rakan-rakan bekerja sama dalam menjayakan projek sekolah seperti program membina blok mata pelajaran. Kerjasama era ini dapat merapatkan hubungan dengan guru dan rakan-rakan. Okey, sambung seterusnya kepentingan kemahiran komunikasi, iaitu sebagai manusia kita tidak dapat lari daripada salah faham, konflik dan ketegangan dalam perhubungan berkesan antara ahli keluarga, rakan, guru dan jiran. Okey, yang ni memang kita tak boleh nafi lah. Memang antara adik-beradik sendiri pun kita bergaduh kan. Itu kan pula, ini kan pula dengan orang lain lah. Kemudian beberapa masalah yang sering berlaku dalam komunikasi berkesan dan perhubungan interpersonal ialah, okey, yang ni masalah. Yang tadi A, B, C, D, E, F, G tadi adalah komunikasi yang berkesan. Yang ni masalah dalam komunikasi, iaitu sering berlaku konflik, pertembungan dan pertentangan antara dua orang berbeza. Biasalah, bila dua orang yang berbeza, kita sentiasa berbeza pendapat. Jadi nak menegakkan pendapat tu, kita sentiasa mengadakan perbincangan. Kadang-kadang kita tak boleh nak terima pendapat orang lain, jadi kita rasa marah lah. Bila orang kritik, kita rasa marah. Jadi berlaku pertentangan ataupun perbezaan pendapat yang menyebabkan konflik. Kemudian penyataan yang kedua ni, mengendalikan rungutan dan aduan, mengendalikan kemarahan orang,
mengendalikan orang yang bersikap autokratik. Autokratik ni maknanya dia lebih bersikap macam diktator lah. Apa yang dia kata hak tu lah. Dia takkan ubah-ubah. Kemudian mengendalikan orang yang menikam dari belakang, mengendalikan orang yang sentiasa mencari salah orang. Okey, yang dua ni memang selalunya susah lah kita nak uruskan. Yang menikam belakang ni membuatkan kita selalu marah lah. Dan juga boleh menyebabkan pergaduhan. Dan juga orang yang menyebabkan, yang sentiasa mencari salah kita. Dia bukan nak tegur cara elok, tapi dia cari salah kita. Jadi menyebabkan kemarahan lah. Kebanyakannya kita akan jumpa dua benda yang macam ni. Okey, ayat pernyataan last kali tu. Oleh itu, kita perlu bijak mengendalikan masalah yang timbul dalam komunikasi berkesan dan perhubungan interpersonal. Okey, nanti kita akan buat aktiviti mengenai tajuk perhubungan ni pada hari Selasa ni. Jadi takat itu dulu saya punya pembelajaran. Nanti kita akan sambung pada tajuk yang seterusnya. Sekian, terima kasih.